Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Selepas kekalahan yang diterima oleh Rafizi Ramli, penyandang jawatan timbalan Presiden PKR sebelum ini, apa yang berlaku kepada Rafizi Ramli? Sudah pasti penyokong-penyokong RR dalam keadaan yang kecewa, sedih kerana Rafizi Ramli tidak mendapat undian yang cukup yang membolehkan beliau mempertahankan jawatan nombor 2 parti PKR. Ada yang tertanya-tanya, adakah kalau benar Rafizi Ramli akan keluar parti, keluar PKR, letak jawatan menteri, ataupun tidak lagi mahu bertanding pada PRU 16, makna kata tidak mahu mempertahankan jawatan sebagai ahli parlimen? Adakah Rafizi Ramli akan bergerak dengan hala tuju baharu beliau? Saya melihat dalam satu video yang saya lihat di post ataupun di share di dalam sebuah FB page, di mana video tersebut melihatkan Rafizi berjalan solo ataupun berjalan sendiri masuk ke dalam kawasan ataupun di dalam pemilihan tersebut, di mana ada Anwar Ibrahim, ada pemimpin-pemimpin PKR yang lain. Dilihat Rafizi Ramli bersalaman dengan Anwar dengan cara yang tidak kita dapat lihat kurang sopan. Jadi di dalam satu perkongsian FB, marah benar Rafizi Ramli, salam dengan presiden pun acu tak acu, sampai tole Datuk Seri Anwar Ibrahim meleret tengok Rafizi Ramli. Abang Mat pun satu, Rafizi Ramli nak duduk jauh, kenapa tak slot in je kerusi sebelah Datuk Seri Anwar Ibrahim, kan dah kekok dua-dua ikon reformasi itu. Kredit Malaysia Gazette, MG. Nah, saudara-saudara, saya juga menerima ataupun melihat satu artikel, langkah solo Rafizi disambut laungan reformasi. Rafizi Ramli menerima sambutan hangat serta laungan reformasi ketika dia tiba di Kongres Nasional PKR, di Pusat Konvensyen Antarabangsa Persada. Rafizi berjalan masuk seorang diri di tengah laporan mula tersebar bahawa dia gagal mempertahankan jawatan timbalan Presiden PKR. Rafizi membuat kemunculan solo sementara pemimpin lain mengiringi Anwar. Dia kelihatan tenang dan disambut sorakan para penyokongnya. Jadi saudara-saudara, kita dapat lihat dengan kepimpinan Rafizi yang rileks, yang tenang, yang tidak merasakan apa-apa walaupun beliau sedang mendengar bahawa beliau telah gagal mempertahankan jawatan beliau. Nah, apa yang Rafizi akan lakukan selepas ini? Adakah beliau benar-benar letak jawatan menteri, keluar PKR, ataupun akan tubuh parti baharu? Kalau tubuh parti baharu, adakah dengan pemimpin-pemimpin yang lain? Mungkin Syed Saddiq, mungkin Khairi Jamaluddin, Syahril Hamdan. Nah, itu antara persoalannya. Tapi kita tahu Rafizi memang tetap setia akan dengan PKR. Tapi rupanya ada pula satu berita, Rafizi ini dipelawa jadi ahli Bersatu Terengganu. Rupanya sebelum ini ahli Bersatu Terengganu mempelawa Rafizi. Makna kata mereka dapat lihat kepimpinan Rafizi sebagai seorang pemimpin yang boleh menjadi satu ikon utama sesebuah parti, seperti yang dilakukan di dalam PKR. Tapi oleh kerana gagal mempertahankan jawatan beliau sebagai timbalan presiden, itu membuat satu penurunan ataupun downgrade terhadap Rafizi. Jadi kemana hala tuju Rafizi selepas ini? Anda boleh komen di bawah. Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Berkaitan dengan banyak berita ataupun siri episode rasuah antara keputusan yang dinantikan terutamanya orang Sabah, terutamanya rakyat di negeri di Bawah Bayu,
adalah berkaitan dengan keputusan skandal rasuah Sabah. Ini adalah keputusan terkini SPRM. SPRM panggil semula individu terbabit video skandal rasuah Adun Sabah. Adakah bermakna semua yang terlibat akan dipanggil oleh SPRM? Semua nama-nama yang disebut, termasuk Adun, termasuk pemimpin-pemimpin di dalam kerajaan negeri Sabah akan dipanggil. SPRM akan memanggil semula semua individu yang didakwa terlibat. Semua. Ketua Pesuruhjaya SPRM Tan Sri Azambaki berkata, arahan itu susulan laporan forensik rakaman video skandal rasuah membabitkan Adun Sabah yang tular di laman media sosial. Laporan forensik rakaman video tular sudah siap dan diserahkan kepada pegawai penyiasat. Laporan terbabit diserahkan kepada pegawai penyiasat sejak seminggu lalu. Artikel ini pada 22 Mei. Dalam pada itu, kepimpinan warisan pula berkata, Adun warisan yang mendakwa Azam sahkan video skandal Sabah tulen. Seorang Adun warisan berkata SPRM sudah mengesahkan, walaupun bukan secara langsung, bahwa klip video terkait dakwaan skandal rasuah sejumlah wakil rakyat negeri itu adalah tulen. Menurut Justin Wong, message itu dapat dibaca melalui langkah SPRM mahu memanggil semua orang yang terlibat dalam klip video yang didedahkan. Kata Adun Sri Tanjung itu, walaupun Ketua Pesuruhjaya SPRM Azambaki tidak mendedahkan hasil laporan forensik ke atas pita video berkenaan, namun langkah diambil sekarang boleh dianggap sebagai pengesahan ia adalah video tulen. Jadi pertanyaan seterusnya, adakah semua nama-nama Adun Adun yang disebut di dalam skandal rasuah Sabah ini akan melibatkan nama Ketua Menteri Sabah juga? Adakah dengan ini kerajaan negeri JRS mempunyai harapan untuk tumbang sekiranya putusan ataupun sekiranya dapat disahkan mereka ini terlibat rasuah? Macam mana persediaan pilihan raya negeri ke-17? Jadi saudara-saudara, apa komen Anda? Halo semua, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Terima kasih kerana terus setia dan terus bersama di dalam channel ini. Setelah diumumkan sebelum ini berkaitan dengan pemilihan PKR di mana jawatan nombor 2 parti, jawatan timbalan Presiden PKR yang menjadi satu pengundian yang paling panas di kalangan pemilihan yang lain. Setelah diumumkan Rafizi Ramli, penyandang timbalan Presiden PKR sebelum ini, diumumkan telah kalah kepada pesaingnya Nurul Izzah Anwar yang juga anak kepada Presiden parti. Setelah kekalahan diterima oleh Rafizi, apa yang berlaku kepada PKR? Adakah terdapat, kalau kita cakap tiada kecaman mustahil juga. Ada yang cakap parti keluarga, nepotisme dan sebagainya. Tapi pada akhirnya semua ini melalui undian. Nah, kemenangan Nurul Izzah, ada yang memberikan komen, ada yang memberikan pandangan. Nah, ada satu komen yang sangat pedas saya terima melalui channel ini. Berkata, terbaik Rafizi, reformis rakyat, pasti parti anak beranak juga akan berakhir dan jadi penggal terakhir. Adakah maksud daripada komen ini? Setelah kemenangan Nurul Izzah sebenarnya membawa satu pembawaan ataupun sentimen yang tidak baik untuk PKR. Nah, saudara-saudara, adakah maksud di sini parti anak beranak akan berakhir dan jadi penggal terakhir bermakna Anwar akan letak jawatan, Anwar tidak akan menang pada PRU 16 ataupun PKR akan hancur? Nah, mungkin ini adalah komen daripada penyokong Rafizi yang benar-benar mahu Rafizi menang. Tapi takkanlah hanya satu komen ini boleh
mengesahkan kekalahan terhadap ataupun kehancuran terhadap PKR kan. Jadi ini mungkin hanya pandangan dan komen daripada viewers ataupun subscriber dalam channel ini. Tapi persoalan yang paling utama, apa yang terjadi kepada PKR setelah Rafizi kalah dan setelah Nurul Izzah menang? Adakah pembawaan parti anak beranak, nepotisme ini akan membawa kepada satu kehancuran kepada PKR ataupun satu pembawaan negatif, keputusan yang tidak baik pada masa akan datang? Nah, ini menjadi pertanyaannya. Jadi berkaitan dengan komen ini, apa pula pandangan Anda?